Hitam putih. Okey. Okey. So saya dah baca dah cikgu-cikgu punya jawapan tadi. So jawapan tu tak ada salah dan tak ada betul. Okey? Tak ada salah dan tak ada betul. Tak ada yang dapat markah lebih ke markah kurang. Tak ada cikgu-cikgu sekalian. Tapi apa yang kita nak soroti lah daripada game yang simple je, simple game tapi dia memberi makna yang sangat mendalam tentang cara kita melihat sesuatu. Tadi ada cikgu sebut, pengacara sebut brain story, so maybe dia boleh baca otak kita kan. So ini adalah salah satu cara untuk kita baca otak lah cikgu. Okay, so bila cikgu sebut hitam, ada yang sebut putih, ada yang sebut titik, so semua jawapan tu betul dan tak ada jawapan yang salah. Okay, sebab ini adalah proses kita untuk melalui sebuah kehidupan. Okay, so dalam sesi 1 jam ni ataupun tak sampai 1 jam, saya akan kongsi tentang macam cikgu kata, apa benda yang menarik kita untuk menjadikan diri kita lebih indah, lagi-lagi guru. Okay, cuma untuk guru tu saya tak sempat nak ajar beberapa teknik dalam psikologi lah, tapi saya ajar dulu untuk kita melihat ataupun introspeksi diri kita, melihat ke dalam diri kita. Kita percaya apabila kita baiki diri kita, hidup kita, dalaman diri kita, our head and our heart, okay, head and heart kena congruent, insya-Allah semua yang kita buat mudah saja. Semua yang kita buat mudah saja. Even dengan anak-anak, even dengan guru. Tak perlu dah kita membebel, tak perlu dah kita cakap banyak, mereka ikut kita. Siapa nak ilmu ni? Say, tulis aha ataupun bagi reaction love. Kalau tak ada reaction love, bagi best macam ni. Okay, kalau kat Zoom ni kat bawah ni ada reaction ya cikgu-cikgu. Saya kalau Google Meet tak biasa guna, tu saya minta maaf sebab saya nak beri yang terbaik pada guru-guru kan. So mesti alat dia tu alat yang kita biasa guna. Very good. Esa dah ada love, Esa. Nur Azrin. Ni Nur Hazrin ke Nur Azrin kan? Okay, terima kasih. So inilah yang saya nak bawa pada simple sharing untuk waktu ini. Okay, so ada 3 perkara. Okay, ada 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara yang untuk menjadikan magnet diri kita ni lebih indah, cantik, menawan dan awet muda gitu. Okay, so yang pertama ialah nanti saya masuk dulu, saya tak nak masuk lagi. Saya nak tunjuk apa terjadi kalau kita punya diri tak indah dengan diri kita yang indah. Indah pada saya tak bermaksud pada wajah yang cantik, flawless, glowing dan sebagainya. Cantik yang saya sebutkan ialah cantik jiwa kita. Okey, cantik jiwa kita. Okey. Cikgu kata tak payah buat slide kan, tapi entah dah biasa buat slide ni kan. So kalau kita tengok surah ni, wasyamsi waduhaha, kita ambil ayat yang nombor 10 dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, susut dan terbenam kebersihannya kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat 8, maaf Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. So kita ni sebagai manusia, kita dilahirkan sebagai kain yang putih, tapi apabila kita dah besar, kita dibentuk oleh persekolahan, pendidikan, keluarga, nilai-nilai, kawan dan sebagainya, maka setiap hari adalah perjuangan untuk kepada fujuraha wa taqwaha, iaitu kefasidan, jalan yang jahat dan membawa kita kepada takwa. Okey, so sebab itu hari-hari, even sampai kita tua pun, kita sebenarnya sedang dalam proses untuk membersihkan jiwa kita. Untuk Allah ilhamkan takwa kepada kita. Sebab apa? Sebab kita nak mati dalam qalbun salim, dalam hati yang tenang, dalam hati yang indah. Jiwa yang luar biasa hebat di mata Allah. Bila kita nak liqa Allah, bila kita nak jumpa Allah, kita nak hati yang salim. Kita tak nak hati yang tidak memaafkan orang. Kita tak nak hati yang busuk, terpendam dengan dendam. Kita tak nak hati yang sentiasa ada ketidakkebaikan kepada orang lain. Okey, so kita nak berada dalam qalbun salim. Baik, saya nak tunjukkan satu lagi. Okey. Tadi saya cerita pasal
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. So saya bawa misalan tentang diri saya. Bolehkah saya cerita benda ni? Benda ni bukanlah cerita keburukan, tapi ianya adalah selalu terjadi. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang stres? Kenapa orang burn out dalam hidup? Kenapa orang anxiety? Kenapa orang depression? Kenapa orang macam-macam hal dalam hidup ni kan? Lagi-lagi waktu PDPR macam ni kan, ada cikgu yang kata sampai baru ni saya dapat kes yang kata mak ke cikgu yang stres sangat sampai koyak-koyak kertas, koyak-koyak buku anak tu. Sebab dia ada 4-5 anak, so semua dia nak kena tengok. So benda ni tuan-tuan dan cik puan pernah terjadi pada saya pada tahun 2000, sebelum 2014. Saya mengalami proses pembersihan jiwa ni alhamdulillah 2014. Lepas itulah bila dah 2014 ni kemudian hidup saya ni kira bebas lah, dah tak ada benda yang orang kata tersekat dekat dada dah kan. Apa kalau kita nak tahu diri kita ni indah ke tak indah, dia senang aja. Yang pertama kita rasa tenang. Kita rasa tenang, kita tak rasa serabut. Anak conteng ke, anak main ke, anak jerit, anak bergaduh. Ni contoh kalau kat rumah. Kalau yang dekat luar kerja, kawan-kawan mengumpat orang lain ke, kita tak involve dengan mereka. Kalau kawan mengata orang lain, kita tak involve dengan mereka. Kita astaghfirullah, kita cuba potong benda-benda tu. Itu contoh magnet keindahan. Apa ciri-ciri dia? Pertama, jiwa kita tenang. Hati kita tenang, otak kita tenang, tak serabut. Itu kunci yang pertama. Okay, so saya nak tunjuk yang ni adalah gambar saya gambar saya tak tunjuk pula gambar saya yang umur 30 tu macam umur 40 tuan-tuan dan cik puan. Saya bukanlah cakap umur 40 tua, tapi saya cakap sepatutnya saya 30 nampaklah muda kan. Tapi macam umur 40 lebih. 40 lebih ni nak muda cantik juga kan. Maksudnya muka tu tak kongruen dengan usia lah. Macam tu saya nak cakap. Dengan muka serabut. Kan kita pernah jumpa kan orang muka serabut, berkerut-kerut kan. Itu maksudnya ada benda dalam jiwa dia tu yang tak lepas. Okey, saya tunjuk tahun 2014 yang gambar sebelah kiri ni. Kalau tuan-tuan dan cik puan tengok. Ini adalah hari pertama yang mana sebelum saya pergi ke satu program. So sebelum saya pergi program tu pun saya memang serabut. Saya marah suami, saya cakap tinggi-tinggi kat suami. Saya pergi program tu pun saya rasa macam kena paksa. Lepas tu saya nak balik macam-macam lah. Kemudian selama dalam 6 hari saya berprogram tu, alhamdulillah saya tersedar, saya menangis. Even sampai saya solat pun jadi khusyuk, jadi macam menangis-nangis dalam solat. Tak pernah nangis dalam solat kan? Pernahlah nangis tapi jarang berlaku. Kan bila kita menangis dalam solat sebab kita khusyuk ni jarang berlaku. Adalah kita pergi umrah sekali kan? Sekali mungkin saya ingat masa mak saya meninggal dunia, kita solat sambil menangis. Sekali tu saya ingat solat dekat masjid, nangis-nangis raya haji sebab mak ayah pergi haji masa tu form 5. Okey, yang sebelah ni saya nak tunjuk gambar yang mana bila kita dah tak ada halangan dalam kolam jiwa kita, bila kita dah tak ada halangan dalam diri kita, kita dah lepaskan benda-benda yang terbeban dalam hidup kita. Contoh kita belajar melepaskan dendam, kita memaafkan, kita kita dah tak salahkan orang lain. Kita hanya fokus pada diri kita untuk memperbaiki diri kita. Apa lagi bila dah jadi cerah macam ni, kita dah pandai senyum, kita dah belajar senyum, kita dah tinggikan makam kesyukuran kita. Okey, jadilah macam ni. Okey, yang ni saya tak bolehlah nak test cikgu-cikgu sebab yang ni pun saya pakai kamera color vibration. Okey? Saya ingat ada lagi color vibration tu sebab yang ni saya buat dah lama. Okey, saya nak tunjuk kalau orang yang ambil PhD macam kawan-kawan saya, diorang belajar pasal gelombang, pasal vibration machine. Diorang belajar pasal vibration machine. Tapi yang saya nak tunjuk ni ialah vibration manusia. Vibration otak manusia. Okey? So kalau kita tengok otak manusia,
otak manusia ni ada beberapa vibration. Gamma, beta, alpha, theta, delta. So manakah vibration yang paling bagus bila kita nak belajar ialah gamma. Okay, bila kita nak berada dalam relax, alpha. Bila kita sibuk belajar, kerja, kita berada dalam theta dan juga beta. So setiap hari kita jangan maksud saya kita jangan terlampau sibuk sampai kita tidak memberi gelombang alfa kepada otak kita. So sebab itulah kita cepat rasa anxiety, risau, hati kita berdebar-debar, jantung kita laju, berdegup. Tu sebab risau. Okay? Saya pun ada juga benda-benda ni. Macam saya kata, hidup kita ni ada fujuraha wa taqwaha. So setiap hari adalah proses untuk kita memperbaiki diri. Okay? Cikgu-cikgu okey ke setakat ni? Boleh saya dapat reaction daripada love ke, best ke? Sebab saya takut borak seorang-seorang je ni. Tak pandai guna emoji tu. Cikgu pakai laptop ke pakai phone? Pakai laptop. Laptop bawah tu ada reaction cikgu. Oh, okey. Cikgu pilih reaction mana? Nangis ke? Ni dah macam ada anak murid kan? Kalau Google Meet, dia orang tak ada reaction kan? Ada juga? Tak ada kan? Sebab tu saya tak suka pakai Google Meet sebab dia tidak ada manusiawi. Dia tidak ada attach dengan manusia. Dia macam sorang-sorang kan. Jadi kita tak tahu anak murid kita ni dengar ke, tak dengar ke, tidur ke kan. Okay. So yang mana dah tahu pasal benda ni, saya minta maaf kalau saya kongsikan. Tapi ini adalah pesan-pesanan kan. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab tu kadang-kadang saya selalu dengar yang sama. Tapi bila kita dengar balik, dia memberi manfaat kepada kita. Betul-betul? Okay. So sekarang kita nak tengok yang gelombang tadi cikgu Okay. Kenapa kadang-kadang cikgu stres? Kenapa kadang-kadang mak stres? So bila kita stres, anak kita tak akan dengar cakap kita. Okay. Atau yang kecil-kecil lah, yang besar-besar ni approach dia berbeza Yang remaja ni approach dia berbeza. Ada yang nakal sangat, ada yang macam kan, yang cikgu-cikgu yang sekolah remaja ni kan, ada yang kita kata kau ni degil lah tak dengar cakap kan. Tapi sebenarnya anak remaja ni approach dia sangat berbeza kan. Sekarang ni saya tengah siapkan correction on PhD saya dalam Muslim Religiosity and Balanced Personality among young adults. So memang adults ni bila kita duduk dengan mereka, cara mereka berfikir sangat berbeza. Tapi kita kena tengoklah diri kita ataupun kawan-kawan kita yang sekolah menengah, kita rasa kawan kita ni nakalnya ya Rabbi. Tapi bila dia besar, bagus budak ni kan. Maksudnya saya nak cakap tingkah laku anak-anak itu, tingkah laku dia perlu disalurkan pada konteks yang berbeza. Kalau tak di sekolah, biar di tempat lain. Contoh saya bawa contoh Tuan Musa Nuwairi. Kalau siapa kenal dia, adik kepada Tuan Nadir Al-Nuri. Tuan Musa ni masa dia sekolah menengah, nakal, lompat kelas, lawan cikgu. Tapi mak dia kata bila dia divert energi tu, pergi membantu. Mana ada orang berani nak rentas sempadan Jordan Syria untuk bantu pelarian-pelarian Syria untuk panjat pagar tu dan bagi makan pada anak-anak Syria. Sebab tu sampai sekarang dia yang buka sekolah Syria, sekolah cinta Syria. Kan, sekolah Syria Malaysia, bantu orang-orang Islam Arab Syria yang terbuang sebab Jordan tak tolong. Tapi dia dipenjarakan pula. Tu cerita lain lah. Nanti mungkin puan-puan nak panggil dia ke untuk bagi usrah pun boleh jugalah kan. Saya boleh bagi nombor telefon mereka lah, insya-Allah. So saya nak cakap sama juga, saya tengok kawan-kawan saya yang sekolah menengah Arin kita sekolah sama kan dengan Ustazah Hazrin. Kalau kita tengok kawan-kawan kita kan yang kita rasa nakalnya dulu, tapi dia jadi macam gini dia jadi macam gini. Saya tengok tuan-tuan dan cik puan, satu ialah doa ibu. Jangan tinggal. Walaupun anak kita macam mana sakitkan kepala otak kita ni, jangan tinggal doa, sentiasa berdoa. Sebab mereka sedang mengalami proses keremajaan. Kalau saya nak cakap dulu tapi sembang sikit-sikit nanti takut anak saya dengar kan. Masa remaja pun saya macam suka berkawan dengan orang. Saya suka, bukanlah kawan dengan lelaki, saya suka macam berborak dengan orang lelaki yang bukan di luar
yang di luar daripada sekolah. Sebab saya nak belajar satu proses cara fikir yang berbeza. Tapi saya tak adalah dating tu, saya tak ada lah, na'udzubillah min zalik kan, Allah jaga lagi saya kan. Okey. Maksudnya diorang ni nak mencuba sesuatu, tapi kita sebagai parents, sebagai cikgu, yang penting kan, saya tengok masa saya mengajar anak-anak remaja dulu dekat sekolah swasta, saya ada pengalaman mengajar sekolah rendah, tadika, swasta, sampailah yang adult learning ni. Untuk remaja, saya mengajar sekejap je dalam 2, 3, 4 bulan, tapi anak-anak tu sampai sekarang attach dengan saya. Ada dah jadi kaunselor, ada dah jadi macam-macam lah. Maksudnya kita bagi kasih sayang je. Dengan anak remaja, pertama, kasih sayang. Kedua, don't judge them. Don't judge. Jangan kata, awak ni, lepas tu jangan macam banyak sangat kata, cuba awak tengok budak ni, dia baik, tapi kita just cakap macam istighfar lah untuk mereka kan. Sebab anak-anak yang memberontak ni sebenarnya mereka kurang kasih sayang di rumah kan. Mereka sebenarnya nakkan perhatian, itu je teori dia, a simple teori lah. Sama juga student-student saya yang dah umur 18, 19, 20, tuan-tuan dan cik puan memang takutlah benda-benda ni kan. Dulu saya ngajar psikologi, sekarang saya dah tak jadi lecturer dah, saya dah jadi bahagian manajemen, dah 3 tahun lah. Sebelum ni saya lecturer 11 tahun, yang universiti-universiti tadi tu ialah yang mana panggil jemput saya untuk jadi invited lecturer lah, pensyarah jemputan ya. Untuk 1 semester, 2 semester, 3 semester macam tu. Lepas tu, anak-anak ni, bayangkan dia masuk kelas kita, tuan-tuan dan cik puan, rambut dia sebelah warna lain, sebelah warna lain. Kasut dia sebelah warna lain, sebelah warna lain, pakai seluar jin koyak. Cikgu rasa, cikgu halau tak dia daripada kelas tu? Halau kan? Tapi saya tak halau. Even saya tak tengok pun dia. Saya macam ajar macam biasa. Dia masuk kelas dah lambat kan? Saya ajar dia orang macam biasa, saya tak ada tengok dia langsung, maksud saya tak ada judge. Tapi ada lecturer lain, dia masuk, apa awak ni pakai macam ni, awak tak tahu ke peraturan sekolah ni macam gini. Habis tu membebel-bebel, dia dah tak masuk dah kelas tu. Tapi kelas saya, kawan-kawan dia pun cakap, kelas saya dia masuk. Sebab apa? Sebab saya tak judge dia. Saya cakap, tak apalah awak pakai baju macam ni, nanti awak dah insaf, awak okey lah. Saya cakap macam tu je. Kan? Lepas tu saya cakap apa lagi dia cakap, madam, saya ni minum arak, perempuan, minum arak madam, ambil dadah. Tak apalah, itu hidup awak. Nanti awak dah baik, nanti awak boleh bantu orang yang macam awak, lebih baik. Dia kata, madam ni pelik kan. Sebab dia kata, dia mula-mula masuk kelas saya, dia tengok pakai jubah, tudung labuh ni kan. Dia kata macam, ni macam sama lah macam lecturer lain ni. Dia cakap macam tu kan. So bila dia masuk, dia kata, lecturer ni lain lah, tak sama kan. So dia baiklah dengan saya. Dalam kelas saya, even kelas yang saya sepatutnya dia tak ambil semester tu pun dia masuk kelas saya juga. Macam tu sekali. Maksudnya kita tambat hati mereka. So macam nak tambat hati mereka bila kita dah dapat a good vibration macam ni. Tengok vibration yang paling tinggi sekali ialah enlightenment. Enlightenment ni maksudnya memang dia dah dengan Tuhan je lah. Peace ni dia sangat tenang, joy ni dia sentiasa happy, relax, love ni kasih sayang. So dalam kehidupan kita, cuba cikgu tengok kan, cikgu dalam mana shame, guilty, apathy, grief, fear, desire, anger, pride, courage, neutrality, willingness, acceptance, reason. Tengok bahagian acceptance ni. Acceptance ni ialah penerimaan. Maksudnya redha, kan? Redha. So setiap hari kita akan diberi ujian, ujian anak, ujian rumah tangga, ujian kerja, macam-macam ujian, ujian duit dan sebagainya. So apa benda yang kita harus buat? Acceptance, redha. Kita kena redha. So bila kita kena redha, kita akan fokus. Sebab saya selalu sebut macam ni, kadang-kadang orang ni jiwa dia kecil kan, bila jiwa dia kecil, dia cepat kecil hati, dia cepat marah balik, dia cepat respon benda-benda yang negatif kan. Samalah yang saya nak kaitkan pula dengan yang ni tadi. Cikgu tengok kan, seluruh kawasan ni putih, tapi cikgu-cikgu cakap nampak titik hitam. Begitulah, bukan saya salahkan cikgu, tetapi beginilah cara manusia melihat. Sesungguhnya setiap hari keliling kita ni ada 70 ke 80% negatif. Tapi
70% ke 80% negatif. Tapi kalau kita fokus pada positif, kita punya kepala otak ni dia akan terbalik. Kita hanya fokus pada benda yang putih. Macam saya cakap tadilah pasal dengan budak student saya tu kan. Seluar koyak, tak apa, banyak lagi awak punya kebaikan. InsyaAllah ini proses awak nak belajar, Allah nak ajar cara macam ni. Madam, saya ni. Tak apa, saya cakap kan. Sebab saya fokus pada putih dia, saya tak fokus pada hitam. So sama juga dengan hidup kita. Kenapa mak yang tadi atau cikgu yang tadi koyak kertas? Engkau ni aku penat lah, dah lah PDPR, gaji aku kena potong, aku nak kena kerja, pam. Bila kita banyak komplain, kalau boleh cikgu tulis, kalau kita banyak mengadu, kita kurang untuk bersyukur. Okay? Kalau kita banyak mengomen, kita kurang untuk memuji. Begitu je hidup ni. So sama juga dengan bila kita tunjuk titik dot, mungkin yang tadi ada cikgu pernah pergi program ke, dia pernah ada game ni kan. Tapi kalau dia tak pernah, dia tengok alhamdulillah lah. Maksudnya dia memang orang yang fikiran dia yang fokus pada kebaikan dan fokus pada positif. Kenapa kita harus melihat benda negatif yang kecil sedangkan banyak di sekeliling kita benda kita yang boleh kita syukuri. Ya, contohnya kita fokus benda yang negatif ni, tapi dalam hidup kita contohnya kan, kalau kita bersyukur kan, saya mungkin ringkaskan teruslah apa yang saya nak sebut hari ni 3S kan. Bersyukur suami kita baik contohnya, waktu orang lain suami pukul, suami orang lain isap dadah contohnya kan. Apa lagi kita kena bersyukur, anak-anak kita sihat waktu orang lain anak-anak mereka sakit macam adik saya punya, kalau buka Facebook saya tentang kisah adik baby Akil kan, umur 3 bulan dah meninggal. Adik saya, anak dia yang pertama pun 3 bulan dah meninggal sebab dia tak ada sistem imun dalam badan dia. So 2 anak meninggal. Kita anak 5 orang macam saya anak 5 orang hidup sihat normal kan. So apa lagi yang kita nak kena bersyukur dalam hidup ni? Contoh kita bersyukur banyaklah kalau kita nak kira kan. Kalau kita nak kira la tuhsuha, kita tak boleh mengira. Kan, even kalau kita bernafas, kalau orang anxiety, dulu saya ada anxiety 2017, saya kena tarik nafas sebab saya tak boleh bernafas sendiri. Sampai macam tu sekali sebab sekat nafas kat dada. Tapi bila Allah kan, maksudnya Allah bagi kita sekeliling kita ni udara yang tak perlu kita bayar pun, itu pun nikmat yang kita tak terjangka. Even tangan yang kita bergerak hari-hari, tangan kita yang menulis, kalau kita tak mampu nak bersyukur, apa yang aku nak bersyukur? Bersyukurlah kita ada mata yang cantik untuk melihat di waktu orang lain buta. Bersyukurlah pada mulut kita, bersyukurlah pada rambut kita, pada kepala kita, pada semualah tubuh badan kita ni. Cuba kalau, cuba cikgu sekarang pegang tangan. Pegang macam ni. Pegang tangan macam ni. Cuba cikgu pegang tangan, rasakan, pegang jari-jari ni kan. Sambil cikgu tutup mata, cikgu cakap terima kasih jari. Terima kasih jari sebab engkau dah berada dengan aku 40 tahun. Kalau kita 40 tahun hidup sebab 40 tahun. Kalau kita 50 tahun hidup sebab 50 tahun. Terima kasih tangan banyaknya kau buat kat aku kan. Aku menulis guna engkau, aku masak guna engkau, aku bawa kereta guna engkau. Ya Allah, terima kasih Allah bagi aku tangan ni. Terima kasih Allah bagi aku jari. Ni kalau buat program betul-betul suruh tutup mata memang nangis lah sebab kita tak pernah berterima kasih kepada kaki kita. Pegang kaki kita, belai kaki kita, cakap terima kasih kaki. Ya Allah 40 tahun dah kau jalan dengan aku kan, mana-manalah kita pergi ni. Ya Allah maaflah kalau aku jalan tempat-tempat yang tak bagus kan. Tangan ni apa yang aku buat, kadang aku cubit anak aku, pukul anak aku, ketam anak aku, udang anak aku, kepah anak aku macam-macam kan. Tak maaf jari, minta maaf ya Allah, sepatutnya tangan ni aku buat untuk belai anak aku perlu usap anak aku, tapi aku perlu sentuh anak aku, tapi aku guna dia untuk cubit, untuk tampar. Aku minta maaf. Macam gitu. Ya, itu maksudnya kita beri nilai kesyukuran dalam hidup kita seharian. So saya nak tunjuk so sebenarnya hari ni topik kita sebenarnya tuan-tuan dan cik puan, dia lebih kepada benda-benda vibration tak best ni berlaku sebab ada stres. Sebenarnya dalam psikologi pun kita tak boleh sebut perkataan stres ni banyak kali. Sebab bila kita sebut perkataan stres ni banyak kali,
nanti ada beberapa sel otak kita, banyak sel otak, berapa puluh ribu sel otak akan mati. Kalau kita sebut macam, stres lah aku hari ni, so sel otak kita mati. So apa terjadi kalau sel otak kita mati? Bila sel otak kita mati, kita tak dapat fokus, kita tak dapat buat selesaikan masalah dengan baik kan. Saya nak tunjuk otak yang tak cantik. Mungkin ada sesiapa yang pernah tengok. Okey. Ni gambar otak yang tak cantik. Bila kita scan guna SPECT, S-P-E-C-T, alat untuk scan otak. Okey? So, bila kita scan otak, yang ni kalau siapa belajar sains ke apa ke, belajar brain, yang depan ni ialah kalau kita pegang, letakkan tapak tangan dekat dahi kita. Cuba cikgu letak tapak tangan dekat dahi. Kat belakang ni nama dia ialah prefrontal cortex. Yang ni, yang depan ni, prefrontal cortex. Yang mana kita sujud tu kan. Okey, boleh jatuhkan tangan. So prefrontal cortex ni dia adalah untuk fokus. Kadang-kadang anak kita tak fokus, it's about our prefrontal cortex. Kadang-kadang dia tak boleh nak selesaikan masalah. Sebab dia CEO, dia adalah CEO of the brain. Dia CEO otak. So yang kat dalam ni adalah parietal lobe, ada hippocampus, bahagian mengingat kan. Ini tak cerita lagi kalau otak kecil. Kan, shrink. Otak ni pun boleh mengecil. Astaghfirullah kan. Bukan tak ada kes, ada otak mengecil. So bila otak mengecil, itu berlakunya dementia, nyanyuk. Kenapa otak kita kecil? Itu topik yang lain lah. Kat sini tak boleh nak cerita. So yang ni adalah otak cantik. Otak cantik. So perjuangan kita ni dalam hidup kita sebenarnya, apa kita nak kita nak kena indahkan otak kita, indahkan roh kita, indahkan jiwa kita. Bila benda-benda yang kita tak suka datang, namanya benda yang menyebabkan kita stres, itu adalah perjuangan untuk kita naikkan makam sabar kita, makam keindahan diri kita. Kerana ujian itu adalah laluan untuk kita ke syurga. Setiap ujian adalah laluan, pintu-pintu yang dibuka untuk kita menuju ke syurga. Saya pernah jumpa dengan seorang mak yang ada 3 orang anak yang OKU. So saya tengok kakak ni relax je, senyum je kan. Macam tak stres pun. Saya kata, ya Allah, kalau aku kat tempat dia ni nak urus 3 anak lagi yang dah besar macam-macam kan. Even macam anak besar ni tak boleh nak basuh berak sendiri tuan-tuan dan cik puan. Saya kata, puan macam mana puan boleh sabar So dia ajar saya tingkatkan makam syukur je. Tingkatkan makam syukur. Saya bersyukur sebab saya sihat. Bila saya sihat, saya boleh jaga 3 anak saya. Saya bersyukur anak saya 3 macam ni sebab inilah pintu-pintu saya nak ke syurga. Takkan saya nak marah dekat Tuhan yang memberikan anak saya yang macam ni. Sebab ini laluan saya ke syurga. So saya belajar benda-benda tu. Okay, so first sujud. 3S yang tadi untuk indahkan diri. Nanti cikgu kata, puan, kita orang ni semayang je puan. Tak adalah kita orang tinggal semayang tapi kita tetap stres. Itu maksudnya, waktu kita sujud tu, kita tidak berapa khusyuk. Kan? Apa ayat dia? Wailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Ya Allah, aku dah solat ni, celaka pula. Kan? Solatihim khashi'un. Dalam solat mereka tu tak khusyuk. So macam mana nak dapatkan khusyuk? Khusyuk ni pun ialah perjuangan kita lah. Perjuangan kita sehari-hari nak solat kan. Sebenarnya bila kita solat tuan-tuan dan cik puan, kita berada dalam gelombang alpha. Relaxation and recharge. Kita recharge minda kita. Sebab tu bila saya dekat office, waktu lepas Zohor tu, staff tahu diorang tak akan ganggu saya. Sebab waktu saya lepas solat, saya akan bertafakur sekejap. Sebab kita satu hari kerja 8 jam ni, otak kita penat bertafakur kejap, lepas tu saya akan tidur. Kalau tidur lepas Zohor pun lagi baguslah, khairullah. Tapi selalu waktu tu meeting lah apa semua, so saya ambil nap time sikit untuk tidur waktu siang. Untuk khairullah ni lah. So bila saya bangun refresh. Kadang-kadang management, bila saya uruskan pemasaran, saya uruskan pemasaran produk, produk tu OC-OC lah. OC-OC, otak cantik, otak cerdik. So bila nak uruskan produk, kita kena fikir campaign, macam ni kita nak up sales, apa lagi program kita nak buat. So otak saya ni sentiasa kena berjalan untuk fikirkan macam mana, macam-macam lah nak kena fikirkan. Sebab saya punya kerja adalah mendatangkan duit kepada syarikat.
Nak datangkan duit pada sendiri pun susah kan. Ni nak datangkan duit pada syarikat kena buat juta-juta kan. Katalah bulan ni kita target contohnya 16 juta. So macam mana kita nak dapatkan 16 juta? Itu kita yang kena fikir. Tapi saya selalu tak letakkan kudrat tu kepada saya sebab saya kata ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Cikgu-cikgu pun mungkin boleh renung balik ayat ni. Aku tak ada kuasa ya Allah. Kan? Tapi janganlah kata macam kalau anak murid dah tak datang, tak masuk kelas, kata lantak engkau lah, aku tak tahulah kan. Tak boleh cakap macam tu. Kalau kita tengok kan, ada satu murid ni selalu tak datang, kita kena recheck. Mungkin dia kerja bawa panda ke kan. Mungkin dia bawa GrabFood ke sebab mak ayah dia diberhentikan kerja. So dia kena sambung kelangsungan hidup. Benda-benda macam ni tuan-tuan dan cik puan jarang berlaku kat Malaysia. Dia baru terjadi. Tapi kalau saya buat kerja-kerja kemanusiaan, contohnya saya juga membantu Nadir An-Nuri, baru ni kita collect untuk dana tapi tak banyak lah, dalam 20,000 lebih. So Nadir pun cakap, dekat Gaza ni, masa perang hari tu, elektrik hanya 3 jam. 21 jam tak ada elektrik. Macam mana anak-anak ni nak belajar? Kalau tak perang, elektrik mereka 8 jam sahaja. Yang lain tu ialah tak ada elektrik. Macam mana anak-anak ni nak belajar? Lagi Gaza tak ada 3G, internet tak ada wifi je. Macam mana anak-anak ni nak belajar? Tapi ketahuilah Gaza ataupun Palestin adalah negara Arab yang paling kurang buta huruf berbanding negara-negara Arab yang banyak duit. Okey? Macam mana perjuangan mereka? So sama juga di Kemboja. Di Kemboja saya pergi Kemboja tengok anak-anak ni bawa adik, dokong adik umur 2 tahun, setahun. Budak ni umur 7-8 tahun, dokong adik bawa pergi kelas mengaji. Ngaji Quran, ngaji agama lah, belajar agama. Kata mak ayah mana? Mak ayah pergi kerja. Mak ayah pergi kerja bukan kerja yang dapat gaji tuan-tuan dan cik puan. Mereka pergi kerja untuk mencari sesuap nasi. Memang cari sesuap nasi. Mereka tak mampu untuk beli beras RM25. Mereka beli beras setiap hari. Contoh secupak atau 2 cupak macam tu. Jadi bila kita keluar, kita banyak bantu orang, kita akan rasa empati. Dan apa pentingnya empati? Empati adalah yang mana kita nak memahami tentang, nak faham tentang diri orang. Okey? Okey. So yang terakhir tadi saya sebut 3S. So sujud, ini konten kita lah. Sujud, senyum, syukur. So tadi bila saya sebut pasal sujud ya tuan-tuan dan cik puan, bila kita rasa macam serabutnya otak aku. Apa yang kita perlu buat? Kita kena ada berada dalam mindfulness. Dalam Islam kita dah ajar, Mak Saleh ajar mindfulness. Dalam Islam dia ajar solat. Solat. So bila kita solat, nak mula solat kita rasa serabut, kita tarik nafas dulu. So bila kita tarik nafas, ada cara tarik nafas. Tarik nafas yang betul bukan angkat bahu macam ni. Dan tak ada laki yang dalam ni kan. Macam ni. Ni salah. Bila kita tarik nafas, kita sebenarnya tarik udara daripada dada kita. Yang sepatutnya kita tarik udara daripada perut kita. So contohnya bila saya tarik nafas, tak bergerak pun bahu saya. Okey, cuba cikgu-cikgu buat. Best sangat. Bila cikgu-cikgu rasa stres mengajar, cikgu buat mindfulness. Cikgu tarik nafas. Okey, ini boleh padukan otak, powerkan otak kita. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas, rasakan udara sejuk yang masuk ke dalam perut kita. So perut kita ni kita kena kembungkan sikit sebab nak udara masuk. Okey, tahan. Lepaskan ikut mulut perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Ingat tak cerita muka saya yang tadi tu? Saya ni anak 5 orang. Habis beranak-beranak, habis beranak-beranak, habis beranak-beranak kan. Stres saya. Setiap kali beranak mesti saya cakap dengan makcik bidan saya kan. Kak Ros lah, masa tu Kak Ros pun dah meninggal. Kak Ros boleh tak ambil anak saya ni? Saya dah tak larat lah jaga anak Kak Ros. Anak saya kecil-kecil kan. Maksudnya anak saya yang sulung tu, masa tu dia umur setahun 10 dah ada adik. Dah ada baby nombor 2. Yang nombor 2 umur 2 tahun dah ada baby nombor 3. Baby nombor 3 maksudnya macam gini lah. Maksudnya anak saya umur 7 tahun. Masa dululah, sekarang dah besar. 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun baby. Oi, mencabar kan? Mencabar. Memang stres lah. Stres urus anak, stres nak cari kewangan, stres kerja, stres macam-macam.
Kan masa tu lagi mak ayah saya pula sakit, saya nak kena jaga sebab saya anak perempuan seorang, nak kena jaga, semua nak kena jaga kan. Lepas tu selalu yang saya perasan bila saya dekat rumah, saya selalu tak senyum dengan anak. Saya tak bercerita dengan anak. Macam suami saya bercerita gelak-gelak. Saya macam pelik lah tengok orang bercerita gelak-gelak kan. Saya ni tak ada. Saya macam serius kan, macam ambil baju ni masuk bakul. Ni jangan tumpah-tumpah ni. Asyik arahan je kan. Baju ni pergi ambil basuh. Kenapa sepah ni? Itulah mak-mak kan. Lepas tu kalau ada anak saya nombor 4 tu, nama dia Ratu Tumpah. Dia pegang apa je tumpah. Dia pegang tumpah kan. So saya sebut Ratu Tumpah. Bila dia pegang mesti tumpah. Saya macam berdebar kan. Macam tumpah lagi. Saya cakap macam tu kan. Memang entahlah. Semua anak ni macam serabut. Tapi na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah Allah cepat-cepat insaf dan tarik saya untuk ke jalan fa'alhamaha wa taqwaha, dan membawa saya ke jalan yang bertakwa ni lah. Saya rasa macam, aku ni tak macam ni lah dulu, aku tak marah-marah orang lah. Even tuan-tuan dan cik puan bayangkan, saya setahun lebih pun tak senyum dengan orang. Muka saya macam ni. Ada tu lah, masa tu saya jadi pengarah akademik kat college. Saya jadi kira macam antara orang yang tertinggi jugalah uruskan college kan. Lepas tu makcik Zarah tu, makcik tu tukang kebun kan. Dia, Assalamualaikum puan, saya datang kerja kan, Assalamualaikum puan, dia senyum, saya salam. Muka macam tu kan. Ya Allah, insaf aku. Bila saya insaf, saya tak maaf kan Kak Zarah kan. Muka saya memang serius gila lah. Kan. Lepas tu, bila saya belajar untuk bersihkan jiwa masa tu, first mentor tu kata, cuba senyum. Saya senyum lah. Saya macam lupa nak senyum macam mana. Macam senyum. Even dulu 2013 dulu saya ada mentor guru saya belajar bisnes, Puan Ainun Muhammad kalau kenal kan. Yang apa? PTS tu, chairman PTS dululah, sekarang dia jadi shareholder je. Dia cakap, "Puan, muka puan ni ketat sungguh." Dia kata, "Orang kalau nak berbisnes kena senyum." Saya kata, saya dah senyum. Tapi cuma saya tak reti senyum. So bila saya habis program tu, saya belajar senyum kan. Belajar senyum macam mana, ambil pen letak dekat bibir ni. Macam ni saya belajar senyum. Lepas tu saya bawa kereta kan, saya belajar senyum. Saya senyum je dalam kereta tu. Sampailah sekarang. Rupanya tuan-tuan dan cik puan, bila kita senyum ni, dia ada senyum tu sedekah dalam Islam. Tapi dalam otak, bila kita senyum ni, dia akan merembeskan hormon endorfin. Hormon gembira. So saya nak beritahu, bila kita stres, kita ada satu hormon, nama dia hormon kortisol. Okay. Bila kita senyum, sujud, syukur, apalah kita buat benda-benda baik, selawat, so kortisol level ni dia akan turun. So dia akan naikkan hormon oksitosin, endorfin, hormon hormon yang gembira, hormon motivasi, hormon kasih sayang ni. Kan? So cukuplah 3S yang saya kongsikan dengan cikgu-cikgu pada hari ini. So kalau cikgu-cikgu tak tahu senyum, ambil pensel, senyum, letak. So kalau orang ada depression pun, tapi yang bukan depression yang sangat teruk sampai ambil ubat lah, tapi kita latih dia juga, ambil pen, letak. Berlatih senyum. Mungkin orang depres ni, dia orang tak nak solat lagi. So kita just suruh dia buat benda-benda yang macam, okay, setiap hari tuliskan kata-kata positif. Macam contoh, saya hebat, dah cukup. Esok sambung lagi, saya luar biasa, cukup. Kalau dia kata saya tak tahu, sebab dia orang tengah blame diri tau, self-blaming. Dia kata aku ni teruk, aku ni buruk, aku ni tak bagus, aku ni rendah diri, aku ni tak hebat macam kawan aku ni tak ada keyakinan diri, aku tak fokus. Lama-lama macam saya sebut tadi, sel otak akan mati, gelombang kita pun akan jadi tak bagus. Boleh-boleh? So saya harap perkongsian saya selama beberapa minit ni dapat memberi impak yang best ataupun satu aha moment kepada guru-guru sekalian. So sebenarnya saya jam 11 ni nak kena tengok live sebab saya takut diorang panggil saya involve dalam live ni. Kalau tak ada, saya bersyukurlah. Sebab ada Timbalan Menteri Kemboja dengan Dr. Rizal, our President Malaysia Borderless Care, mereka ada buat live. Okay, live ni untuk mengajak manusia supaya melihat satu hidup yang lebih insaf. Kan memanglah dekat Malaysia pun bila berlaku COVID baru kita perasan ramai yang tak ada kerja, ada orang mati bunuh diri lah, macam-macam depression, na'udzubillah min zalik. Tapi dekat Kemboja ni memang saya
turun sendiri sebelum ni 2019, 2015, 2018 saya turun sendiri pergi Kemboja untuk bawa amanah korban. Sama juga kerja-kerja kemanusiaan ni saya tak nak buat tuan-tuan dan cikgu. Saya tak nak buat kerja kemanusiaan ni. Ini macam saya kata ini Tuhan lah punya pasal lah macam tu lah. Ini Tuhan lah punya pasal kan. Sebab ada orang datang minta kat saya untuk buat lembu korban. Saya kata saya tak cari lembu korban ni kan. Dia kata tolonglah kami, kesian kami dah lama tak makan lembu kan. Macam tu ada cakap. So saya lepas pakcik tu cakap, pakcik tu dah meninggal juga. Apa aku cerita semua kan dah meninggal kan. Pakcik tu, Pakcik Amin nama dia. Dia dah meninggal. So masa tuan-tuan dan cikgu seminggu tu saya tidur tak lena. Sebab saya duk terbayang kesiannya orang miskin, kesiannya orang susah, nenek-nenek tua semua kan. Kemudian saya pun cari lembu, saya dapatlah dalam 12 ekor. So masa tu suami saya yang bawakan. So pagi raya tu suami saya pergi beraya kat Kemboja lah. Petang tu dia balik. Macam tu. Ataupun pagi ni dia pergi, esok dia balik. Just nak bawa amanah korban. So lepas tu suami saya tak boleh pergi, saya pula pergi. Bayangkan tinggal anak, tinggal suami pada waktu raya haji yang pertama ataupun sebelum raya untuk pergi korban bawa amanah. Ada yang saya jumpa nenek tu tuan-tuan dan cik puan, kita pergi solat. Kita pergi solat raya, tu telekong cantik Siti Khadijah harga 100 lebih kan. 200-300. Saya jumpa makcik tu, ya Allah saya terus tampar muka saya. Makcik tu pakai telekong yang dah lusuh 10 tahun, bintik-bintik penuh ni. Ya Allah, saya macam malu gila. Saya macam nak bagi dia sekarang juga. Saya duduk untuk solat. Saya rasa macam nak buka bagi, tapi saya fikir alamak kalau aku buka ni nampak aurat macam mana aku nak solat kan. Kemudian makcik yang lepas tu kita pun solat. Lepas solat bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duk fikir lagi makcik ni. Aku nak bagi ni, kejap lagi lah aku bagi. Lepas tu tiba-tiba saya tengok makcik yang sebelah saya, dia datang daripada Malaysia juga, dia pun bawa korban. Dia yang terus, dia buka telekong dia bagi kat makcik tu nangis. Saya macam, ya Allah, apa pasal lambat aku buat kebaikan ni kan. Maksudnya saya tangguh untuk buat kebaikan. Which is pada saya macam, ya Allah, Tuhan dah tunjukkan kau untuk buat kebaikan waktu tu, kau lambat buat. So benda tu yang ajar saya tuan-tuan dan cik puan. So adalah posting saya tentang nenek bertelekong tu, viral jugalah. Saya tak ingat ada berapa share lah. Saya tak ingat. Tak sampailah 1000, mungkin ratus-ratus macam tu je. So setiap kali pergi Kemboja memang satu keinsafan lah. Belum lagi kita pergi Gaza, kita tak boleh nak turun kan. Memang cita-cita saya untuk ke Palestin juga insyaAllah. Nantilah tunggu habis-habis COVID ni semua. So itu saja, mungkin ada soalan kot. Sebelum kita akhiri jam 11. Okey ke semua perkongsian saya ni? Ke bosan? Sangat okey Puan Salihah. Allah. Ini bukan okey dah, ini dah gelombang apa, dah warna-warni dah. Okey, kita ada, kalau kita tengok jam kita sekarang, kita tak nak kacau lah jadual Puan Salihah. Kita ada dalam 10 minit lah untuk soalan. Mungkin kita boleh maybe 2 atau 3 soalan saja. Boleh ke kawan-kawan? 2 atau 3 soalan je. Siapa cepat dia dapat. Boleh pergi tulis pada chat. Kalau tak soalan pun mungkin boleh sembang-sembang lah. Sharing lah atau siapa nak conclude. Umur berapa? Nampak macam 30 lebih Siapa? Saya ke? Saya 27. Tapi sebab kurang senyum agaknya, yang mungkin gelombang tak betul. Cikgu Madihah, sebenarnya saya nak teka cikgu 26. Tapi saya fikir balik, takut pula kan. Maksudnya betul lah Cikgu Madihah muda lagi. Hebatnya. Memang betul-betul brain story lah Puan ni kita sahkan. Memang betul-betul. Brain story. Ada soalan tadi Puan pasal nak follow Puan. Kalau yang saya tulis kat sini Facebook Salihah Idris, betul dan TikTok Salihah Idris 81. Saya dah follow. Kawan-kawan boleh buka TikTok dan follow sekarang. Follower saya tak ramai lagi, baru 11,000. Nanti ada 50 daripada Skomas. Madihah dah kahwin dah? Belum. Saya nak mengamalkan senyum, menggunakan pen dulu. Baru saya kahwin agaknya. Ni Facebook saya, Salihah Idris. So, saya pun lama dah tak buat perkongsian sebab saya duduk siapkan thesis saya ni. So minggu ni saya cuti sebenarnya, siapkan correction PhD.
Good luck Puan. Doakanlah. InsyaAllah. So saya Semoga dengan berkat perkongsian, memberi perkongsian dengan kita hari ini, Puan pun dimudahkanlah urusan apa-apa saja insya-Allah yang Puan rancangkan. ni tak ada soalan Saja. apa kot Mariah ni. Saya rasa tak ada soalan kot sebab semua orang pun takut untuk mengganggu. Nampaknya kalau kita tengok permulaan tadi memang hebatnya. Hebat sangat Puan ni, jadi macam wah ada selebriti lah masuk. Kalau macam tu saya rasa tak ada apa-apa. Kalau Puan sudi mungkin Puan boleh tutupkan kita punya majlis ni dengan doa ke? Oh kejap Boleh, tak ada masalah, ambil masa Puan. Cakap sangat jelas. Okey, mungkin Sekejap macam Cikgu Elia ada soalan. Ya. Terus cakap je lah. Cikgu Elia kata dah angkat Minta tangan nak maaf tanya. Cikgu Elia. Benar angkat tangan tau. kan dia sebab dia baru umur 20-an. Okey, silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum Puan. Soalan saya ada seorang anak OKU. Jadi apa ni hai sebut pasal anak ni sebab pula. Umur berapa? Ya? Dia umur berapa? Umur setahun. Setahun, okey. Maksud OKU tu on dia punya jasmani ke ataupun dia punya learning disability? Dia Down syndrome. Jadi saya nak share je lah. Saya seorang anak saya tak jumpa dah 6 tahun dengan bekas suami. Lepas tu anak saya yang kecil ni Down syndrome kan. Jadi macam mana kita kadang-kadang kita kuat tapi kalau yalah teringatkan anak saya jadi sangat sensitif tau kalau orang sebut pasal anak sulung saya macam orang kata saya tak pedulikan tapi saya cuba tak nak kacau dia sebab dia masih kecil kan yang dengan bekas suami tu sebab bekas suami tak kasih saya jumpa apa semua jadi sampai kita orang turun naik balik polis apa semua jadi saya ambil keputusan tak apalah saya beralas semoga satu hari nanti dia akan balik kan jadi macam mana saya nak teruskan untuk positif tu satu sama juga macam anak saya Down syndrome ni. Kita bila kat rumah kita okey je walaupun anak kita Down syndrome tapi dia macam biasa je kan. Dia membesarlah macam orang lain tapi bila kita keluar orang tenung, orang asyik tanya-tanya macam mana kita nak supaya itulah rasa positif jangan bila orang itulah saya kata bila orang sentuh je pasal anak sulung saya dengan anak kecil saya ni dia akan ada satu point tu yang dia macam marah atau macam mana nak cakap dengan orang yang macam tu. Tu je lah saya punya perkongsian dan minta pendapat untuk supaya terus positif, terus kuat kan. Macam mana ya Puan? Terima kasih Madam Elia. Madam Elia, okey. So bila saya tengok orang yang ada banyak ujian dalam hidup dia sebenarnya saya nampak syurga pada diri dia. Contoh bila saya tengok ibu bapa yang ada anak-anak yang bermasalah ataupun anak-anak yang luar biasa hebat, saya nampak syurga pada mereka, pada ibu bapa mereka. Saya nampak syurga. Dan saya pun nampak neraka. Syurga tu macam saya kata, ujian hidup ni tuan-tuan dan cik puan, semua orang ada ujian hidup. Kenapa orang ada ujian hidup? Okey. Dia macam getah. Madihah ada getah tak? Woi, ada getah Madihah. Hebat. Okey, cuba Madihah tarik getah tu. Okey. Boleh tarik lagi tak getah tu Madihah? Boleh tarik lagi tak? Cuba Madihah buka suara. Dah maksimum. Tu dah maksimum Sebenarnya rasanya boleh tak tarik lagi? You yang cakap maksimum. Kalau saya kata boleh tarik lagi, you rasa boleh tak? Boleh. Boleh. Putuskan je. Boleh. Okay. So saya nak beritahu sahabat-sahabat yang mana ada ujian-ujian yang macam ni Satu benda ialah kita jangan attachkan. Saya sebut ni senang lah kan. Tapi maksudnya Allah nak beri aku satu lagi puzzle kehidupan. Sebab kita nampak puzzle tu puzzle surface. Macam kita dalam otak kita ada conscious dan subconscious. So yang kita sedar ialah anak kita dengan suami kita, anak kita Down syndrome, orang tengok kita, orang downgrade kita, orang nak mengata kita.
Tapi sebenarnya itu adalah kita yang mengata diri kita sendiri. Bukan orang. Kita boleh kata, kita kena ada ilmu ni, kita kena ada ilmu kita kena ada ilmu tak kisah. Ilmu tak kisah. Bukan senang nak bina ilmu tak kisah ni. Tak kisahlah orang tengok aku. Tak kisahlah, tak kisah. Yang penting aku. Yang penting aku. Puan nak tahu tak, Puan Ilya, anak Puan ni, yang ada yang macam ni, dia adalah syurga untuk Puan. Dia kunci syurga. Yang mana orang lain tak ada. So Puan sendiri yang kena control your mind. Dipanggil cognitive behavior therapy. So kita kena buang kesalahan-kesalahan berfikir. Kita kena buang kesalahan berfikir. So kita sendiri yang kena kuatkan diri kita. Macam mana kita nak kuatkan diri kita? Setiap hari, macam saya cakap, kalau ada kertas, tulis dekat kertas tu. Kalau orang yang tak biasa buat gratitude, dulu saya kena buat berlatih untuk bersyukur ni, setiap hari saya kena tulis 7 perkara yang perlu saya syukur. Saya buat 40 hari. Lepas tu, kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita nak train otak kita. Sebab tu saya kata setiap hari proses untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tak kisah ujian apa pun. Ya? Kadang-kadang macam ni bila ujian hidup ni, bila kita dah tenang kan. Katalah Puan kata Puan dah, bukan tak kisah anak yang 6 tahun tu Puan sendiri yang macam dah tak kontak suami. Puan pula yang berbaik pada suami. Sebelum ni Puan macam, yelah sebab dia buat jahat dengan kita. So sekarang Puan kena maafkan diri Puan. Cakap, ya Allah aku maafkan diri aku, dosa aku. Sebab kita nak buang ego kita. Kita nak buang sikap yang tadi tu. Sebab kita sekarang marah kat suami. Kan macam saya sebut tadi muka saya jadi hitam macam tu. Sebab saya marah dekat kawan bisnes saya. Sebab dia saya berhutang berpuluh-puluh ribu dan saya kena settle dalam masa 2-3 bulan. Rasa senang tak nak settle hutang 40 ribu dalam masa 2 bulan? Mana nak korek duit? Tak ada. So saya marah dia, dendam dengan dia sampai 2014, maksudnya 7 tahun. So saya letakkan tangan dekat dada, saya cakap, ya Allah aku maafkan diri aku, ya Allah aku maafkan diri aku maafkan diri aku yang dendam pada dia. Sebenarnya bila aku dendam pada dia, ya Allah, hati aku yang busuk, jiwa aku yang busuk, bila aku bergerak dengan penuh nanah, luka, ya Allah. Ya Allah, izinkan aku, ya Allah, untuk bergerak dengan hati yang cantik, hati yang indah, minda yang lapang. Puan Ilya, percayalah cakap saya, bila Puan start buat macam tu, magic will happen. Magic will happen. Saya dah pernah buat. Boleh Puan Ilya? Boleh Puan, insya-Allah doakan ya. Semua akan Madam Ilya. Bila Madam connect, sebenarnya Madam boleh connect tau. Sebab kita ada telepati tau Madam Ilya. Anak dengan mak ni dia ada telepati. Telepati ni pun magic. Orang tak nampak. Dia panggil metacognition. Benda tak nampak tapi terjadi. Macam dijauh lah. So bila Puan Ilya nak connect dengan anak, buat lepas solat, bayangkan muka anak tu, bercakap dengan anak. Peluk dia, bayangkan. Tinggikan kuasa visualisasi tu. Rasa peluk dia, cium dia, cakap mama sayang Nur, contohnya mama sayang Nur, mama bukan tak nak tengok Nur, insya-Allah ada masanya Nur kita akan berjumpa. Puan, itulah Puan, antara saya dengan anak dengan Allah tu saya okey lah kan. Cuma itulah bila orang ahli keluarga ke kawan kata, kau tak ada try contact anak kau ke, kau tak rindu ke, kau tak buat apa-apa ke. Itu yang kita terus jadi automatik. Daripada positif tu jadi macam, kau tak kenal aku, kau tak tahu apa aku buat, kau tak faham perasaan aku, kenapa kau nak cakap-cakap macam ni. Itu yang macam, jadi kita macam mana kita nak coolkan diri kita kan, supaya kita tak cepat marah dengan orang kalau orang petik pasal anak-anak ni kan. Yelah, dia dah sentuh kita punya, orang panggil drive kan, kita dah sentuh kita punya button. So kalau sentuh button ni, siap lah kau, macam tu kan. Tapi itulah Puan, dalam hidup ni memang kita kena belajar untuk lepaskan diri. Contoh yang paling best, bila kita boleh hidup tanpa berada dalam fikiran orang lain. So macam mana cara nak hidup tu? Memang kena latih minda kita. Kejap.
So macam saya minta Madihah tadi tunjuk yang pasal getah tadi tu, bila saya minta Madihah tunjuk getah, sebab saya nak sebut apa saja ujian yang Allah beri dia adalah untuk menaikkan makam diri kita. Dia adalah untuk menaikkan makam diri kita. So sama juga, katalah makam sabar kita tu hanya tahap ni je. Tapi bila Allah beri ujian, kita terpaksa kembangkan sikit lagi getah tu. Sebab dia nak bagi kita lebih sabar. Kan? Ataupun kita sabar ni dengan siapa? Sabar dengan orang kan? Sabar dengan ujian hidup. Tapi sebenarnya manusia ni pun ujian lah untuk kita. Tapi bila kita sudah cantik, bila diri kita dah indah, benda-benda toksik ni, orang toksik ke manusia toksik, automatik dia boleh pergi belah je lah. Macam tu lah, nak cakap bahasa jahat je kan. Kau belah je lah, kau ni toksik lah. Macam tu lah. Kan? Sebab bila kita dah indah, mana mungkin satu kolam yang indah dalam dia ada orang toksik. Mana mungkin dalam kolam yang indah dalam dia ada lumpur, sebab dah kena bersih. Sebab tu hari-hari istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali. Yang bantu kita siapa? Rasulullah. Yang kita nak dapat syafaat dari siapa? Rasulullah. Kan? Betul. So buruk sangka dengan orang macam saya katalah. So what? Macam tu kan. So what? Yang kau fikir bukan aku. Aku lebih kenal diri aku. Macam tu Saya jawab teruslah yang ni. Puan Nurzia Nawati, Cikgu Zu. Nak cuba positif daripada aspek pandai anak. Pencapaian anak tak seperti ada aspek. Okey. Pertama, don't expect. Rule pertama, don't expect. Bila you expect, you akan marah anak. You cakap, kenapa kau tak macam mak dulu masa sekolah? Mak dulu straight, kau ni straight apa tak tahu. Straight je. Macam tu lah. Sebab kita dah buat comparison. Dengan anak-anak ni jangan ada expectation. Kita beri yang terbaik, lepaskan dia. Sebab dia ada dunia mereka. Kan Saidina Omar ke kata, ajar anak kita ikut dia punya zaman. Pencapaian anak ni mungkin kita boleh betul, mungkin puan katalah kenapa dia tak mencapai. Macam anak saya dulu, dia tak berapa mencapai sebab fokus. Dia ada fokus defisiensi. So sebab tu kita buat brain story ni, buat OCOC. Minuman OCOC tu untuk memperbaiki otak orang, untuk memperbaiki fokus, cara tidur. So baiki otak, insyaAllah hidup kita akan tenang. Itu satu. Kan? Kita pun dah tak kisahlah orang nak cakap apa. Sebab kita dah cantikkan otak kita tadi. Gitu. Okay? Macam mana nak positif diri, macam saya kata, pertama boleh buat setiap hari tulis 7 benda yang kita syukur. Tulis dekat mana? Boleh tulis dekat buku. Mungkin kita boleh sediakan satu buku, nama satu buku tu Jurnal Syukur. Okay? So katalah satu buku ni kita buat kosong ni kan. Setiap hari kita tulis, contohnya kita tulis, dah 11:07 lah, tapi tim saya tak panggil saya, okey lah. Okay. Mana layout ni? Contohnya katalah buku tu kita tulis kan, hari pertama. Hari pertama katakan 26 hari bulan 6 2021. So kita tulis jurnal kesyukuran ya. Ya Allah, sebut nama Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Hari ini aku bersyukur. Kita kena cakap lafaz kat mulut baru kita boleh rasa. Lepas tu kita tulis. Sebab so puan tulislah apa syukur dia. Contohnya kau beri aku ujian untuk aku menjadi hamba lebih baik. Aku jadi hamba lebih baik. Kedua, kau sihatkan tubuh badan aku. Ketiga, aku bernafas tanpa guna mesin. Guna mesin kan? Sekarang orang ramai yang nafas guna mesin kan? Apa lagi? Aku dapat gaji setiap bulan. Waktu orang lain tak ada duit.
Apa lagi? Dapat makan gula mulut, makan enak. Nombor 6. So buatlah hari-hari tulis 7. So benda ni dia akan train our mind. Kan kalau tadi macam puan tanya macam mana nak positifkan diri, macam mana nak rasa ni, macam mana nak orang buruk sangka. Dia start dengan syukur je. So bila you buat 40 hari, you akan rasa magic dalam hidup you. Tadi Madam Ilya saya nak cakap betul-betul. Kalau kita gaduh dengan bekas suami, kita kena maafkan diri kita maafkan dia, apa pun dia buat dekat kita, itu adalah perjalanan. Sebenarnya proses belajar kita dengan dia. So kalau you macam, kalau dia macam ni lah, macam katalah dia contact puan kan, macam sebab kita ada connection tau, percaya benda ni. Kita ada connection dan it's a magic. Saya dapat tahu kumpulan ni asal-asalnya Usrah Terlajak Laris ni berniaga kan. You all berniaga. So you all pernah tak rasa macam tiba-tiba ada orang contact nak produk ni, tiba-tiba terlaku. Itu semua magic kan. Magic. Yang ni lah benda-benda yang saya ajar tim OC-OC saya. Kita orang ada agent lah dalam, tak ramai lah, dalam 1,000 lebih, 2,000 macam tu agent kan. So saya selalu ada kelas dengan grup-grup program platinum. Ada grup-grup platinum yang mana macam perform sikit. So benda ni saya ajar. Kalau dia tak dapat sales yang banyak, saya akan cakap check diri you, check jiwa you. Ada orang tak yang you tak maafkan? You kena maafkan orang. Tapi sebenarnya bila nak buat benda-benda ni, dia kena ada cara terapi dia. Macam tutup mata, bernafas, sebagainya. Lepas tu sampailah datang rasa rasa dalam hati kita tu untuk kita memaafkan orang. Susah tau nak maafkan orang ni. Bayangkan tadi saya sebut saya dendam dengan kawan tu 7 tahun. Walhal tu kawan saya tidur satu bantal, minum satu straw tapi bergaduh sebab bisnes. 7 tahun. Terus saya dah maafkan dia. Even saya boleh salam dia. Saya dah tak kisah. Saya maaf setiap orang, setiap hari orang sakitkan hati saya ke, saya maafkan dia. Saya maafkan. Inilah martabat kita yang indah dan cantik. Kaedah kita bercakap dengan Allah untuk kesihatan mental. Dari segi psikologi tak adalah, sebab psikologi ni psikologi barat. Cuma dalam yang kita buat namanya psycho-spiritual, kita ada ilmu tafakur, ilmu bermeditasi, bermeditasi. Bila kita tafakur, tuan-tuan dan cik puan, bila kita bangun pagi, 4 pagi, 5 pagi bertahajud, kita sedang connect dengan Tuhan. Tak ada orang lain, senyap je keliling. So bila kita buat macam tu, boleh scan otak. Bila kita bertafakur ni, kita panggil tafakur Bila kita tafakur, kita scan otak, kita tengok gelombang otak kita sangat cantik. Kalau orang yang stres, orang yang sedih, gelombang otak dia sangat laju. Dia laju. So you kena ada momen yang you tarik nafas, baru you punya gelombang otak tu kembali stabil lah. Puan Nur Azrin, bercakap dengan Allah untuk kesihatan mental ni, kita panggil sebagai tafakur lah. Tafakur memang kena buat. Sebab itulah dalam Quran sebut kalau engkau buat tahajud akan datang hikmah yang banyak dalam hidup engkau. So bila ujian-ujian ni berlaku, sebenarnya Allah rindu pada kita. Bila ujian-ujian ni berlaku, Allah sayang pada kita. Tuan-tuan dan cik puan, dengar panggilan Allah, ambil panggilan Allah, sambut panggilan Allah. Itu saja dari saya. InsyaAllah. Madam Ilya, Alhamdulillah, terima kasih banyak puan. Bekas suami, you kata abang, kalau you panggil dia abang lah, kalau you panggil dia Muhammad, aku dah maafkan kau lah, tak kisahlah kau nak buat apa, aku maafkan kau, aku dah okey. Sebab aku okey, aku ada kolbun salim, hati aku bersih, aku dah okey. Tiba-tiba puan akan tengok anak sampai depan pintu. Selalu saya cakap betul tau. InsyaAllah. InsyaAllah, you mak yang terbaik insyaAllah. Sempat lagi kan nak cerita ni. Boleh luah perasaan kan. Jangan jarang luah perasaan ni kan. Lagi dengan orang yang kita tak kenal kan. Saya setujulah dengan cakap puan tu. Memang dulu kawan ni tahulah saya selalu panggil dia si gila. Tapi lepas tu mak saya pernah cakap lah, mak kata cuba message dia, tanya khabar anak apa semua kan. Saya masih macam tu, masa tu saya belum lagi kan. Sampailah tahun ni saya cakap okey tak apalah, cubalah kan. 2-3 kali saya ada mesej tahun ni, waktu raya, waktu awal puasa, lepas waktu raya, waktu hari jadi anak, tapi dia tetap tak balas. Tapi saya okey je, saya macam tak apalah, namanya antara bahagian saya dah lepaskan. Tapi itulah tiba-tiba je mak beritahu, mak saya masih dapat kontak anak. Dia kata, dia kata
Faris tanya kau, dia tanya ada tak gambar Umi sekarang, ada tak gambar adik-adik sekarang. Saya cakap kan, saya takut kalau saya bagi nanti bekas suami tahu kan. Tapi alhamdulillah lah dapatlah juga saya tengok gambar dia hantar video dia, hari jadi dia. Alhamdulillah juga lah ada Shopee kan. Saya minta alamat dia, saya post hadiah kat dia. Dia suka sangat, dia kata mana Umi tahu Ai suka main Beyblade ni. 6 tahun saya tak dapat belikan dia hadiah. Saya post saya post 6 hadiah untuk dia. Seronok sangat rasa, alhamdulillah. Itulah kan kata Puan lah magic kan. Walaupun tak dapat jumpa tapi bila tahu berita daripada mak dan sekurang-kurangnya dia tahulah yang kita pun tak lupa dia kan. Dia balik tu saya kata tak apalah, tunggu dia besar satu hari nanti, saya tak nak nanti dia bergaduh-gaduh dengan walid dia kan. Saya kata tak apalah, Aish dah besar nanti Aish cari Umi. Dia kata insyaAllah, dia kata gitu. Alhamdulillah, betul Puan. Sebab saya pun merasai lah kan diri saya yang dulu dan diri saya sekarang. Sampai suami saya cakap, rasa dulu dia kahwin dengan perempuan lain, dah sekarang dia kahwin dengan perempuan lain. Saya cakap, ada perempuan lain ke? Macam perempuan kan tak boleh kan. Sebab dulu saya bukan jenis yang tenang. Dulu saya bukan jenis yang, dulu saya cepat merajuk, suami buat apa sikit saya marah kan. Sekarang saya macam, tengok je senyum kan. Macam orang nak mati dah aku rasa ni kan Rin. Tapi itulah maksudnya kita dah jadi matang diri, matang dengan ujian Tuhan. Maksudnya makam kita naik gitu. So apa yang you boleh buat daripada pihak you buat. Kalau you, tapi first you maafkan suami you. Tak ada apa-apa dah kita nak simpan. Sebab nanti kalau kita mati pun kita takut nyawa kita tak lepas. Semua mata dah basah, dah tudung semua. Okey? Saya tanya Kak Madiha. Saya tak sempat nak jawab. Puan Maznah ada sedikit background punya bunyi dekat Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apalah, mungkin kita tak dapat. Puan Salihah kalau boleh, Puan Sudi mungkin boleh kita tanda tangan sama-sama. Puan doa untuk dapat untuk kita semua, bagi kita semua ada kekuatan kekuatan lah untuk mengamalkan apa yang kita belajar hari ni. Banyak saya rasa. Madiha jangan takut pula nak kahwin Doakan saya Puan. Maaf Madiha, saya gurau je. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Andainya dosa-dosa itu yang menghalang kami kepada kebahagiaan ya Allah, Kau hapuskanlah dosa-dosa itu ya Allah. Kau angkatlah dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, andainya ada dosa yang menghalang kami daripada melihat indahnya wajah-Mu ya Allah, Kau angkatlah dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, andainya ada dosa-dosa ini menjadi tabir kedukaan, yang menjadi tabir kebahagiaan, yang menjadi tabir ketenangan untuk kami ya Allah, Kau angkatlah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya kami hamba yang lemah ya Allah. Kami tidak melihat diri kami yang kerdil, yang hina, yang fakir, yang miskin ini ya Allah. Ya Allah, seringkali kami melihat orang lain yang buruk ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hadirkanlah hati yang indah, yang bersih buat kami ya Allah. Agar hati yang indah ini sentiasa mendaki untuk melihat keindahan-Mu ya Allah. Kau hadirkanlah hati yang bersyukur ya Allah, kerana hati yang bersyukur itulah yang menjadi asbab untuk kami ya Allah, menjadi hidup kami yang lebih baik dan bahagia ya Allah. Ya Allah, andai ada apa saja ujian ya Allah, ujian anak kami ya Allah, ujian kewangan, ujian suami, ujian pasangan, ujian rumah dan sebagainya ya Allah, kami percaya ya Allah, Engkau menjanjikan suatu perkara yang lebih baik untuk kami, yang kadang-kadang kami dengan kelemahan diri kami, kami tak mampu melihat hikmahnya ya Allah. Ya Allah, andai ada kekurangan kami ya Allah, aku percaya ada kekuatan daripada-Mu ya Allah. Andai ada kelemahan daripada kami ya Allah, aku percaya Engkaulah yang lebih bijak
dan maha pentadbir atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, hidup kami ini singkat ya Allah untuk kami menuai amal ya Allah. Ya Allah, andai ada kami terlepas pandang amanah yang kau hulurkan kepada kami sebagai khalifah ini ya Allah. Kau baikilah semula diri-diri kami ini ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, andai apa yang dihajati oleh sahabat-sahabat kami ini ya Allah, Kau pandanglah wajah mereka ya Allah. Kau pandanglah usaha-usaha mereka ya Allah. Kau bantulah mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Sesungguhnya tidak ada daya kuasa ya Allah, melainkan hanya Engkau sahaja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terus pandang kita, semoga Allah terus rahmati kita dunia dan akhirat. Untuk mengakhiri majlis kita pada hari ini, kalau boleh kawan-kawan boleh buka kamera, kita mungkin boleh ambil gambar sama-sama dengan penceramah kita pada hari ini. Buka kamera. Saya print screen, nanti saya hantar dekat cikgu. Kita akan print screen, kita ada 3 page kita senyum je sebab ada 3 page. Kita tak tahu kita page yang mana. Kak Hajar ada ke? Yang pula kurang pergi rawatan. Dia memang macam tu. Okay, saya print screen dah Madiha. Senyum semua. Madiha dah tak ada internet dah tu. Okay. Okay. Muka surat pertama, 1, 2, 3. Page kedua. Madiha tergantung ke? Sekejap. 1, 2, 3. Okay, saya minta diri dulu sebab kena live. So boleh tengok live dekat Dr. Rizal Abu Bakar. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, good luck Puan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Bye-bye.